Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini, kami dari kumpulan Power Rangers akan mempersembahkan inovasi kami yang bertajuk Delima Merah. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Azmila binti Mursyidi, Hasna Basira binti Hamali, Azatul Azira binti Ibrahim, Nurul Juwita binti Bakar, dan juga Nur Ain Syaidatulnia binti Hasbi. Delima Merah merupakan satu produk inovasi yang berbentuk digital yang dihasilkan demi memperkasakan pendidikan dalam era pandemik COVID-19. Inovasi ini bertunjangkan kepada masalah yang dihadapi oleh murid dalam kekeliruan kata nama iaitu hukum DM. Baiklah, seterusnya saya akan merungkai fasa 1 iaitu Problems. Dalam fasa 1 Problems ini, kami, kumpulan Power Rangers, telah mengedarkan soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada murid, guru pelatih dan juga guru profesional. Baiklah, berdasarkan graf di sebelah ini, kita dapat lihat bahawa majoriti 45% daripada responden telah memilih masalah yang sering dihadapi oleh murid tahun 5 berkaitan tata bahasa ialah kesalahan membina frasa nama dari aspek hukum DM, manakala 20% responden telah memilih masalah kekeliruan penggunaan kata ganda yang betul. Seterusnya, sebanyak 15% responden telah memilih masalah pembentukan kata majmuk yang sesuai dan yang terakhir, sebanyak 10% daripada responden telah memilih kekeliruan dalam membina dan menggunakan frasa nama dalam ayat yang menggunakan kata adjektif ganda. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya bagi menyambung pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah fasa kedua iaitu Unpack. Dalam fasa ini, kumpulan kami merujuk kepada DSKP tahun 5 iaitu Standard Pembelajaran 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks dengan betul. Standard pembelajaran tersebut telah menjadi bukti kepada kewujudan masalah hukum DM. Selain itu, kami juga telah memilih kajian tambahan iaitu kajian orang lain, kajian Z Malay dan diagnolisa pada tahun 2020 dan mengukuhkan lagi kewujudan masalah hukum DM. Tambahan, kajian tersebut turut menyatakan masalah itu berlaku kerana pelajar seringkali keliru dengan susunan frasa bahasa Melayu dan susunan frasa bahasa Inggeris, di mana susunan frasa bahasa Melayu, perkataan yang diterangkan mesti hadir dahulu dan diikuti oleh perkataan yang hendak menerangkan. Berbeza dengan susunan frasa bahasa Inggeris, di mana perkataan yang menerangkan hadir dahulu sebelum frasa yang hendak diterangkan. Itu sahaja fasa Unpack bagi kumpulan kami. Seterusnya, pada peringkat yang ketiga itu Suggest, terdapat dua ciri yang dititik beratkan iaitu berimpak tinggi dan mempunyai kos yang rendah. Kami menetapkan bahawa produk ini haruslah mempunyai kos yang rendah iaitu dapat menjimatkan kos perbelanjaan, masa dan juga sumber tenaga. Dari segi kos perbelanjaan memangnya dapat dijimatkan kerana produk ini berbentuk digital. Dan dari segi sumber tenaga pula, berbeza dengan pengajaran secara tradisional iaitu seperti Chalk and Talk, apabila menggunakan produk ini, guru tidak perlu menerangkan satu persatu di dalam kelas tetapi hanya perlu memberikan link dan murid boleh menggunakannya. Dan dari segi masa plus, memangnya dapat dijimatkan kerana seperti yang kita ketahui teknologi digital bersifat pantas dan laju. Maka masa guru dan murid itu sendiri dapat dijimatkan. Bagi ciri yang kedua iaitu berimpak tinggi, kami menetapkan 5 kriteria yang perlu ada pada produk ini iaitu yang pertama ialah easy iaitu mudah digunakan dan juga bersifat mesra pengguna, dan yang kedua ialah bersifat radical iaitu idea yang digunakan 100% daripada idea kumpulan kami, dan yang ketiga ialah bersifat interesting iaitu menarik iaitu agar mudah menarik perhatian murid yang menggunakannya, dan yang keempat iaitu safe iaitu selamat digunakan oleh pengguna, dan yang terakhir iaitu yang kelima, produk ini haruslah mencapai hasilnya iaitu menambah kefahaman murid terhadap hukum DM. Maka berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan, kami bercadang untuk menghasilkan produk inovasi digital yang dinamakan sebagai Delima Merah. Baiklah, kita akan teruskan kepada fasa yang keempat iaitu fasa action. Jadi, berdasarkan fasa ini, kumpulan kami telah mengedarkan satu platform yang berbentuk Google Form bagi mendapatkan maklum balas dan penilaian daripada 15 orang responden. Jadi, berdasarkan penilaian tersebut, ianya dapat dijadikan sebagai penambahbaikan kepada inovasi kami. Okey, berdasarkan Google Form tersebut terdapat 3 soalan. Yang pertama ialah
apakah kekuatan inovasi kami. Jadi rata-rata mereka menyatakan bahawa kekuatan inovasi kami ialah berunsurkan teknologi maklumat dan komunikasi yang mana bersesuaian dengan pendidikan abad ke-21. Soalan yang kedua pula ialah apakah kelemahan inovasi kami. Jadi rata-rata mereka menyatakan bahawa kelemahannya ialah tidak dapat digunakan sekiranya tiada liputan internet. Jadi yang ketiga pula ialah apakah cadangan penambahbaikan. Jadi mereka menyatakan supaya mereka mengubah SWOY untuk dijadikan sebagai satu inovasi yang berbentuk offline dan menambahkan lagi animasi dalam inovasi kami. Jadi secara keseluruhannya maklum balas daripada inovasi kami ini amatlah memuaskan kerana jadi ianya bersesuaian untuk digunakan oleh murid dalam mempelajari hukum DN. Baiklah, kita akan teruskan kepada fasa yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat fasa yang kelima, iaitu reflektif. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat refleksi berdasarkan pengukuhan HIK. Pada fasa ini, kumpulan kami telah mengedarkan 2 soalan pemahaman murid berkaitan dengan hukum DM. Kami telah mengedarkan beberapa soalan objektif dan subjektif bagi menilai sejauh manakah pemahaman murid terhadap hukum DM. Kita lihat berdasarkan jadual tersebut, kita dapat lihat perubahan secara drastik pemahaman murid terhadap delima merah mengikut skor 0 sehingga 10. Sebelum memperkenalkan delima merah, tiada dari mereka yang mendapat skor 8 dan 10 soalan pemahaman berbentuk objektif sebelum menggunakan delima merah, manakala untuk skor soalan pemahaman selepas menggunakan delima merah, majoriti iaitu sebanyak 11 orang mendapat skor 10 dan 4 orang mendapat skor 8. Seterusnya, perubahan skor murid dalam soalan subjektif juga diambil kira dan ini menunjukkan tahap pemahaman sebelum dan selepas menggunakan delima merah. Untuk soalan subjektif sebelum, tiada seorang pun yang boleh mencapai skor 8 dan skor 9. Walau bagaimanapun, selepas menggunakan delima merah, 4 daripada mereka mendapat skor 8 manakala 11 orang mencapai skor 10. Okey, projek inovasi yang telah kami buat telah memberikan beberapa impak kepada para pelajar yang menggunakannya nanti. Bagi projek ini, mungkin impak yang diterima tidak terlalu besar, namun projek ini mampu mengurangkan bilangan pelajar yang kurang atau tidak mahir dalam penggunaan prasarana ini. Impak yang seterusnya ialah dapat menjadikan seseorang pelajar itu aktif untuk berfikir. Kerana dengan adanya bahan bantu mengajar seperti projek ini, murid akan lebih proaktif dan semangat untuk belajar. Mereka akan lebih suka bercakap berbanding mendengar penerangan tanpa dapat berbincang dengan rakan-rakannya. Projek inovasi yang telah kami buat menunjukkan keberkesanannya kerana dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang prasarana, terutamanya hukum DM. Projek kami telah dianggap berkesan kerana 11 orang daripada responden telah berjaya menjawab 10 daripada 10 soalan yang diberikan dan hal ini menunjukkan bahawa para responden menguasai tajuk dengan sangat cemerlang. Seterusnya, peringkat yang ke-6. Pada peringkat ini terdapat 3 perkara yang dititik beratkan, iaitu extend, extra serta extraordinary. Pada peringkat extend iaitu replikasi, produk ini buat masa ini hanya digunakan oleh murid tahun 5 sekolah rendah. Pada peringkat sharing pula, produk ini hanya dikongsikan pada peringkat tempatan, iaitu kepada murid tahun 5 sebagai kumpulan sasaran serta kepada guru dan guru pelatih untuk memberi maklum balas terhadap produk inovasi yang kami hasilkan. Pada peringkat ekstra pula iaitu research, kami ada membuat kajian soal selidik untuk mengenal pasti masalah yang murid tahun 5 hadapi terhadap mata pelajaran bahasa Melayu dan membuat kajian tambahan terhadap kajian yang sedia ada untuk membuktikan lagi kajian yang kami jalankan. Serta pada peringkat extraordinary pula, buat masa ini kami belum mendaftarkan produk inovasi kami kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Ini bermakna produk ini belum dipatenkan atau didaftarkan sebagai produk hak cipta terpelihara. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.